alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipanjangkan usia, yang diberikan nikmat yang tidak terhingga, masa lapangnya, sihatnya, kebijaksanaan memilih kehidupan kita, ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Ya, dalam hidup kita ini, jalisul kubara, duduklah bersama pemimpin-pemimpin. Wasailul ulama, kalau ada nak bertanya, tanyalah ulama-ulama. Wa khalidul hukama, kalau nak berkawan dengan orang yang bijaksana. Ya, itulah kehidupan kita insya-Allah di dunia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamanya kita tak berjumpa, ya. Dah jumpa tutup muka pula. Macam tak jumpa. Baik jumpa dalam laptop, komputer boleh buka muka, kan? Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan itulah kita menjadi orang yang lebih bersyukur dengan nikmat sewaktu kita bebas, ya, dengan nikmat sewaktu kita tidak diuji dengan pandemik, penyakit, wabak dan sebagainya. Dan inilah kehidupan, ya, inilah dunia yang kita perlu hadapi realitinya. Jadi insya-Allah dengan ujian ini ia menjadikan kita orang yang lebih menghargai kehidupan, insya-Allah. Jadi saya sambung pengajian kitab Fiqh Munakahat kita ini yang lama tertangguh, dan saya pun nak tergelak juga bila saya tengok kita berhenti di tempat mana kita berhenti semasa mengandung. Dah setahun dah kita mengandungnya. Ya, amalan semasa mengandung, betul tak? Ya, betul. Betul. Ya, jadi Tok Sah ceritalah yang sebelum tu saya anggap kita semua ingatlah apa yang kita bincangkan sebelum itu, dan sekarang alhamdulillah dah mengandung dah daripada bila, ya? Tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni bulan 1, ya, lebih kurang. Ya, jadi itulah dia, masih mengandung lagi. Jadi alhamdulillah kita cuba lihat, ya, apa amalan-amalan yang terbaik. Dan memang tidak dapat dielakkan apabila seorang wanita itu mendirikan rumah tangga, antara yang they are looking forward ialah zuriat dan cahaya mata. Ya, tipulah kalau kita kata saya kebetulan Allah tak bagi rezeki, contohnya, ya, kebetulan Allah tak bagi rezeki, tapi saya tak kisah, memang saya pun tak berapa nak anak, ya. Jarang kita jumpa orang begitu, ya. Kalau ada pun mungkin mulut dia sahaja menyedapkan hati, tetapi jauh di sudut sanubarinya sangat mengharapkan tawariang anak-anak kecil. Jadi itulah dia, ya, yang mana proses mengandung ada diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Ya, ada buku ada banyak. Muka surat 48. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan begitu teliti dan jelas, supaya kita merasakan bahawa hal ini tanpa izin Allah, logik akal kita tak boleh terima. Ya, tetapi rupanya inilah lambang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan akal kita boleh terima. Ya, apa yang berlaku, kata Allah, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kassawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini proses. Allah kata, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Daripada air mani menjadi darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Boleh bayang tak darah beku? Boleh bayangkan?
Kemudian darah beku itu jadi daging. Oh, boleh jadi daging rupanya. Kemudian kami ciptakan daging yang tidak bertulang itu, kami jadikan daging yang bertulang. Oh, daripada darah tadi jadi daging. Lepas tu daripada daging, keluar tulangnya pula. Kemudian kami balut pula tulang-tulang itu dengan daging. Ya Allah, cantiknya Allah buat, ya. Kemudian jadi apa? Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi satu makhluk yang lain pula keadaan rupa dia. Jadi itulah kelebihan dan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik pencipta. Jadi rupanya itulah yang berlaku dalam proses itu di dalam rahim seorang manusia yang bergelar wanita. Itu Allah yang sempurnakan. Kita tunggu apa? Tunggu sampai bulan nak pergi scan. Betul? Ya, sampai masa nak pergi scan. Tunggu hari bila boleh tahu lelaki ke perempuan. Ya, tunggu hari berapa hari lagi nak bersalin. Tanpa mungkin kita pernah terfikir macam mana ya daripada setitis air akhirnya dia menjadi satu bentuk kejadian yang ada daging, ada tulang. Bukan kita yang buat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Lalu mana mungkin kita sia-siakan rezeki yang Allah beri ini yang sangat luar biasa. Sesungguhnya wanita yang melahirkan seorang manusia adalah wanita yang luar biasa. Ya, cuba bayangkan kita manusia, kita boleh melahirkan manusia. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, kepada orang yang berfikir, ahli hukama, orang yang bijak, mereka fikir nikmat apa lagi yang kita nak syukurkan kalau nikmat ini kita tidak syukuri. Ya, sangat luar biasa. Jadi Allah pun juga memberi peringatan ini seiring dengan rezeki yang diberikan. Kita adalah doa-doa yang boleh mempermudahkan lagi urusan kita untuk bersalin, untuk mendidik anak dan sebagainya. Dan kita tengok amalan baik semasa mengandung. Ya, yang pertama sekali, banyakkan bertaubat kepada Allah di atas dosa yang telah dilakukan serta berazam untuk berubah menjadi seorang yang taat atau lebih taat. Ya, jadi nak jadikan rahim kita ini sebagai tempat tinggal seorang manusia yang soleh. Biarlah rahim itu dimiliki oleh seorang yang soleh. Ya, tak nak tempat duduk yang tidak soleh, tidak baik. Tetapi kita nak orang yang duduk di dalamnya itu orang yang soleh. Macam mana? Ya, jadi kita nak kena prepare tempatnya, rumahnya. Ya, selama 9 bulan itu rumah yang terbaik. Jadi kita kena banyakkan bertaubat sebaik mungkin sebelum kita merancang untuk mengandung. Ya, kita lebih bersedia dan ada banyak masa. Tapi kalau tahu-tahu dah mengandung dah, tak apa, jangan rasa macam alah, terlepaslah pula anak yang ni. Biarlah dah terlepas. Ya, tak payahlah jadi soleh. Tak begitu. Bila mana kita tahu ada kesempatan itu, Allah akan membantu. Allah lebih mengetahui. Kita mulakan terus, ya, bertaubat, minta dengan Allah pertolongan dan bantuan. Sekiranya kita dalam keuzuran, kesakitan, minta dijauhkan. Kemudian kita banyakkan bersedekah untuk menghapuskan dosa. Kalau kita rasa kita jelas ingat kita ada banyak dosa dengan orang ni, yang mana hanya boleh diampunkan oleh orang itu sahaja. Allah pun tak boleh nak ampunkan dosa kita dengan manusia. Sebagai contoh, kita pergi minta maaf dengan dia. Ya, dalam masa yang sama kita bertaubat juga supaya Allah permudahkan. Dan yang kedua, bukan saja kita yang mengandung, tetapi suami juga hendaklah istiqamah melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan banyakkan juga tambahkan amalan-amalan sunat. Jadi remind suami kita, tak jadi kalau seorang. Ya, sebab anak ini adalah anak hasil hubungan dua manusia. Cuma ditumpangkan dalam rahimnya itu daripada ibu. Ya, jadi akhirnya anak itu akan dibentuk, akan dibimbing, akan ditarbiyah oleh kedua-dua ibu dan ayah. Jadi suami pula kita jangan rasa jauh dengan proses mengandung ini. Ya, kena sentiasa mainkan peranan, berdoanya, bertaubatnya dan juga permudahkan urusan isteri-isteri. Ada yang saya dengar perempuan sekalian, seorang sahabat yang mengatakan bahawa suaminya tidak pernah, sekarang anak 5 orang, tapi katanya suami tidak pernah
membantu atau memudahkan, atau bahkan semasa isteri mengandung, sebab isteri pun agak sensitif, dia mudah nak muntah-muntah, dia sensitif juga. Jadi kan suami ni semasa isteri mengandung dia hilang 9 bulan. Dia kata sebab dia serabut. Dia serabut tengok isteri ni. Kalau isteri dia tengah mengandung, bila isteri dia habis bersalin bersama, elok dia balik. Jadi sebenarnya waktu yang sangat-sangat diharapkan oleh seorang isteri supaya suaminya berada di sisi adalah semasa dalam frasa itu, kan, dalam fasa mengandung tu. Jadi jangan kita jadi begitulah, ya, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang wanita yang hamil, hendaklah kita taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Dan bukan semasa mengandung saja sebenarnya, dalam setiap hidup kita ini sebagai seorang isteri, kita memang kena setiap saat itu taat pada Allah dan taat pada suami. Tetapi kalau kita ni jenis bukan seorang yang taat pada Allah, bukan taat pada suami, semasa mengandung ambil kesempatan untuk berubah. Ya, tadi kita dah bertaubat, bukan bertaubat satu hari itu je, ya. Kita kena teruskan sikap yang baik itu sepanjang kita mengandung. Mudah-mudahan selepas itu kita kekal dengan sifat yang baik. Kemudian apa lagi kita nak buat masa mengandung? Baca Quran, ya, sebagaimana Imam Syafi'i yang sentiasa membaca surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Imam Syafi'i mengandung. Siapa yang mengandung? Jadi yang membaca surah Al-Fatihah dan surah Yasin itu Imam Syafi'i. Jadi kita, bukan Imam Syafi'i nak baca ke kita, suami kita lah, ya. Kemudian ibu yang mengandung digalakkan mengamalkan doa dan surah-surah seperti surah At-Taubah ayat 1 hingga ayat 129, surah Yusuf ayat 1 hingga 11 agar mendapat anak yang soleh, sihat dan sempurna. Kemudian surah Luqman ayat 1 hingga 34 agar mendapat anak yang taat. Surah An-Nahlu iaitu ayat selusuh kata kitab ini bagi memudahkan bersalin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Maryam ayat 1 hingga 98 dan surah Al-A'raf ayat 189, dan berdoa kepada Allah semoga dikurniakan zuriat yang baik dan digolongkan dalam kumpulan orang yang sentiasa bersyukur. Jadi kalau Imam Syafi'i senang saja surah Al-Fatihah, surah Yasin. Tetapi amalan-amalan lain selain daripada itu, bacalah ayat mana pun dalam Al-Quran. Sekiranya kita baca itu dengan mencari redha Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya ada kebaikan. Kemudian kita niat, kita berdoa untuk apa, tujuan apa, itu antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada disebut di sini antara surah-surah yang dicadangkan untuk ibu yang mengandung baca. Boleh jadi ayat-ayat itu sebenarnya juga bersifat doa. Dia ayat Quran tapi dia doa. Jadi itulah dia kenapa ayat-ayat ini dipilih dan disyorkan untuk kita baca, sebab dia bersifat doa. Ya, tapi kalau kita tak baca hak ni, kita doa ikut hati kita nak kata, boleh tak? Tak ada masalah. Doa dalam bahasa Melayu ke Allah tak faham? Ada Allah tak faham? Tak ada apa yang Allah tak faham. Semua Allah faham. Jadi jangan bimbang. Ada takut begini, sebab dia kata saya Quran pun saya baru belajar alif bata. Jadi nak suruh baca At-Taubah lah, Yusuf lah, Luqman lah, Maryam lah, A'raf lah, An-Nahlu lah, tak adanya. Jadi akhirnya tak baca langsung. Pasal tak boleh nak baca lagi, belum lagi. Ya, jadi dia pun tak baca doa Melayu pun tidak, yang doa Quran Arab pun tidak. Jadi tidaklah begitu untuk mereka yang baru belajar Al-Quran, baru nak cuba faham tentang agama. Tak boleh lagi baca dalam bahasa Arab, tak boleh baca Quran dengan betul. Bolehlah doa dalam apa jua bahasa kita, tetapi pastikan kita berdoa sebab kita nak bertaqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, nak dekat dengan Allah, ya. Kemudian ada juga contoh doa disebut dalam muka surat 50 ini, ya, panjang doanya. Ya Allah, peliharakanlah anak saya selama dalam kandungan dan sembuhkanlah dia. Engkau Maha Penyembuh, tiada sembuhan melainkan penawarmu, sembuh yang tidak meninggalkan kesan buruk.
Ya Allah, lahirkanlah ia dari kandungan saya dengan mudah dan selamat. Ya Allah, jadikanlah dia sihat, sempurna, cerdik, berakal dan berilmu serta beramal soleh. Ya Allah, elokkanlah akhlaknya, fasihkanlah lidahnya, dan perelokkanlah suaranya untuk membaca Al-Quran dan hadis dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa ni dah merangkumi semua benda dah seorang ibu nak, ya, yang anak yang lahir daripada rahimnya ni cukup dah rasanya, insya-Allah. Azan tu tak? Sekejap lagi. Oh, bukan kat sini. Boleh kita sambung lah kan? Oh, saya dah tak ingat dah. Dia bunyi macam gini je. Okay. Kan banyak masjid, lupa lah. Okay. Jadi kita lihat doa ini doa yang sangat cantik. Ia sangat menyeluruh, yang merangkumi semua apa yang kita mahu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan pada kita dengan sebab kelahiran anak itu sihat, sempurna, cerdik, berakal, berilmu, beramal soleh, apa lagi yang kita nak. Tapi kalau ibu, ya, kita ada 9 bulan untuk kita meminta-minta, mintalah dengan tamak. Ya, mintalah. Bila berdoa kita kena bersifat tamak. Dalam hal-hal lain orang kata sifat tamak itu tak cantik, tak elok, tak baik, ya. Tapi semasa berdoa kalau tak tamak itu tak cantik. Ya, mintalah, ya. Dan setelah anak itu lahir pun doa ibu jugalah doa yang tidak berhijab, yang tidak ada benteng atau penghalang atau penghadangnya. Jadi kita minta saja sepanjang masa selagi mana kita bergelar ibu dan kita ada anak. Kemudian dalam masa kita mengandung, bagusnya kita ni bukan cerita soal kita nak kena berdoa sahaja, itu sahaja, ini sahaja, tapi dari sudut kesihatan apa juga pun disebut, ya, yang mana kita pun bolehlah ambil panduan secara lebih menyeluruh. Ya, katanya banyakkan bersenam, berjalan-jalan dengan sempurna, tidak laju dan mengambil udara bersih supaya darah bersih dalam badan. Dengan itu anak dalam kandungan juga bernafas dengan baik. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita doa je, kita tidak usaha, tak ikhtiar. Kalau nak lulus periksa, doa je, baca buku tidak. Macam tu lah lebih kurang. Ya. Kita nak anak sihat, tapi kita dalam keadaan cara hidup yang tidak sihat. Minum semua benda yang mabuk, kita minum. Makan semua benda yang bahaya pun kita makan. Tapi berdoa tak berhenti. Boleh tak jadi? Ya Allah tak nampak mana ikhtiar kita, mana kesungguhan kita, mana usaha kita. Takkan meminta-minta sahaja. Ya, jadi di situ dari sudut kesihatan kena jaga juga. Kemudian apa lagi? Jangan selalu mandi air panas pada awal bulan mengandung ataupun berada terlalu lama di dalam bilik panas, bilik sauna ke, ataupun macam mana, ya, bilik panas ni pasal kita ni nak cari bilik sejuk. Kalau di Malaysia, kalau di luar negara memang kita nak cari tempat yang ada heater, tempat panas. Ya, kalau orang tu jenis penyejuk, lagilah kuat dia buat heater ni. Dia setkan volume dia lagi panas. Sampaikan orang yang pemanas bila masuk, nak terbakar dah kata dia, ya. Jadi kalau contohnya orang yang mengandung ini yang tak berapa nak elok lah, ya, duduk dalam keadaan yang sentiasa panas, tak elok untuk kesihatan. Bukan berdosa, tapi kalau itu menjadi bahaya kepada anak dan diri, jadi berdosa lah, ya, sebab kita sengaja meletakkan diri dalam keadaan mudarat. Kemudian mandi dengan air suam pada bulan yang pertama dan bulan yang terakhir untuk memelihara diri daripada terkena hawa sejuk. Ini jarang dengar ni. Bulan pertama mengandung dan bulan terakhir mandi dengan air suam. Itu mungkin ada kelebihan. Kalau kita ada doktor perubatan ini, kita nak tanya, ya, apa pula kaitannya bulan pertama dan bulan terakhir sahaja yang kita kena mandi air suam ini. Mungkin dari segi bulan pertama tu dia baru sahaja, ya, membenihkan seorang manusia. Kemudian di hujung tu mungkin juga dia dah akan masuk ke fasa keluar daripada rahim. Jadi dia mungkin perlukan
satu udara atau cuaca atau keadaan suhu yang dah nak sama dengan suhu sebenar bila dia keluar. Mungkin juga. Dan sentiasa menjaga kebersihan tempat kediaman dan menjauhi daripada persekitaran yang tercemar udaranya. Memang kita perlu sangat jaga. Saya ingat di UK dulu, kadang-kadang ada surprise visit, ya. Pegawai-pegawai kesihatan ini dia tak bagi tahu dia nak datang rumah kita. Jadi kita duduk luar negara ni, kita bukan macam duduk di negara kita ni asyik jalan aja. Tak, kita duduk rumah banyak. Sebab kita bukan ramai orang kita kenal, bukan ramai saudara, bukan ada kampung nak balik kampung, kan. Duduk je di rumah. Jadi kalau surprise visit itu benda yang biasa dan kita memang ada di rumah. Jadi dia just datang nak tengok rumah kita bersih tidak. Sebab kita mengandung, rumah mesti bersih. Macam tu. Kadang-kadang selepas kita bersalin itu, dia surprise juga. Dia datang tengok suami tolong ke tidak. Kesian suami kita. Kebetulan masa tu dia duduk tidur ke apa ke kan. Dia tanya, kita dah lama ke tidur, berapa jam tidur. Dia takut kita meroyan. Post depression selepas kita bersalin. Macam tu sekali dia jaga. Dan lepas itu kadang-kadang dia surprise, dia tengok betul tak kita menyusu anak dengan amount yang sepatutnya. Takut tak cukup. Dia tanya kita pukul berapa bagi susu. Kemudian anak tidur pukul berapa, kemudian kita start bagi susu balik pukul sampai pukul semua dia tanya. Dan daripada jam-jam pukul berapa kita bagi susu tu, dia tahu anak kita minum berapa mililiter. Dia kira pula. Kalau kita tak cukup, siaplah. Esok dia datang lagi. Lusa dia datang lagi, tak berhenti-berhenti datang. Lepas itu kadang-kadang dia datang sebab dia nak tengok najis anak contohnya. Waktu dia datang pun anak kita baru saja buang air besar. Jadi dia tak boleh tengok dah najis yang kita dah buang. Dia akan tunggu di rumah kita sampai anak kita buang air besar lagi. Sebab dia nak tengok anak dia sihat ke tidak selepas seminggu lahir daripada najis. Macam tu dia jaga kita. Seronok tak? Seronok ke tak? Mesti nak fikir dulu. Yang sebenarnya rasa seronok juga tau. Cuma kadang-kadang kita jadi malu. Dia datang-datang, kita tak sempat lipat kain. Dilipatkan kain dalam rumah kita, dia lipatkan. Lepas tu dia tengok apa yang tak ada, stroller baby ada ke tidak. Kalau tak ada, dia bagi kasih baby dalam kereta. Sebab di sana tak boleh bawa bawah 12 tahun tanpa duduk kasih. 12 tahun ke bawah kena duduk dalam kasih. So kalau tak ada, dia bagi, semua bagi. Susu selama 2 tahun percuma, tak payah beli. Ibu 9 bulan mengandung, susu percuma. Jadi apa lagi? Best ke tak? Baru dengar best. Tadi tak tahu best ke tak. Sebab yang dia datang rumah kita tu kan. Tapi sebenarnya bila fikir, patutlah orang suka mengandung di sana, di luar negara lah. Ya, mungkin berbeza sikit lah, di US lain, di UK lain, di Australia lain. Tapi itulah caranya mereka sangat menghormati keperluan seorang wanita, keperluan seorang ibu. Rezeki masing-masing lah. Ya, jadi itulah saya melihat apa yang saya baca di sini, saya baca dalam kitab buku-buku lain. Dari segi penjagaan seorang ibu yang mengandung ini sangat teliti dan rapi sebenarnya. Cuma kita ini yang tak berapa nak memanjakan diri. Tak, ada yang masa mengandung mula dia pergi panjat pokok manggis. Sebenarnya mengandung. Terus saya ceritalah kalau setakat bawa kereta itu biasa je kan. Kan ada pergi hospital nak bersalin, dia sendiri bawa kereta. Saya datang nak bersalin ni, pakai mana? Kan? Saya tak dan turun kereta. Itulah hebatnya kita ya. Tetapi perlu ingatlah dari segi penjagaan diri dan sebagainya. Sebab kita tidak boleh melawan fitrah kejadian itu. Kemudian rehat semasa mengandung. Perlu banyak berehat dari segi mental dan emosi, kerana mental dan emosi yang terganggu boleh menjejaskan pertumbuhan mental dan pertumbuhan bayi dalam kandungan. Kita selalu juga dengar ibu-ibu yang kebanyakannya yang dah melahirkan anak itulah yang akhirnya baby. Kan baru lagi kita dengar kisah yang anak dibunuh oleh ibu kandungnya, ya, yang besar 4 tahun pun ada.
Yang kecil baby pun ada yang membunuh diri, ibu tu sendiri bunuh diri dia pun ada. Jadi ini semua adalah kesan-kesan daripada gangguan emosi. Mungkin pembawaan semasa dia mengandung lagi sebenarnya. Ya, jadi kerana itulah alhamdulillah dia tak jadi pada kita. Sebab Allah tidak uji kita begitu. Tapi ada orang emosi yang sangat fragile. Ya, bagi kita adalah small matter. Bagi dia nak bunuh diri dah. Ya, manusia ini berbeza kan. Jadi sebab itu kita kena banyaklah tanya khabar sahabat-sahabat kita. Kalau di UK saya cerita tadi, kalau tak ada orang tanya khabar pasal kawan-kawan pun jauh, keluarga pun jauh, siapa-siapa pun jauh. Jadi yang selalu tanya khabar kita adalah orang kita tak kenal pun. Siapa? Petugas kesihatan. Sebab itu kerja dia. Ya. Tapi di sini petugas kesihatan ada masa nak tanya kita. Kan? Kita pergi ke hospital, pergi ke klinik pun dia tak nampak pun kita. Tak ada, tak cukup tangan. Ya, apatah lagi nak tanya khabar. Saya teringat juga sekali tu saya menyusukan anak. Nurse tu datang. Jadi, ialah anak kita dia tak kira apa jadi. Dia nak susu, dia nak sambung lah. Jadi saya pun sambung menyusu. Nurse tu tak ada duduk lagi atas sofa. Dia kata, it's wrong, kata dia. Saya pegang anak salah masa menyusu. Bagi dia itu perkara besar. Bagi kita asalkan anak berhisap, sudah lah. Lepas tu dia pun salah. Rupanya kita menyusu. Takkan nak bagi contoh pula tak. Kita menyusu, belah kiri kita pegang tangan kanan anak tu. Faham tak? Kalau kita menyusu belah kanan, kita pegang anak tu tangan kiri. Betul kan? Rupanya salah. Kita menyusu belah kanan, kita kena pegang dengan tangan kanan. Kita menyusu belah kiri, kita kena pegang anak dengan tangan kiri. Baru kedudukan anak itu betul dari sudut badannya, pengaliran air masuknya. Dan baby tu ialah tidaklah besar sangat pun. Baru berapa hari, berapa bulan dia memang macam tu keadaannya. Jadi bila kita masih lagi kekok tu nampak masing-masing cuba nak practice tu. Tak lama lagi tu mengandung insya-Allah. Macam mana cuba buat? Tak ada siapa nampak. Betul tak macam tu cara dia? Kita rasa tak. Sebab ikut kita, kebiasaan kita, kita nak tampung badan anak tu dengan tangan yang berlawanan. Sebab dia menghala ke gini badannya kan. Tapi rupanya salah dari segi dia minum tu salah. Jadi keadaan tubuh dia tu jadi tak sepatutnya begitu. Ya, jadi bila saya buat begitu, barulah saya sedar yang disebabkan anak terlalu selesa. Ini anak nombor 3. Cerita anak nombor 3. Anak nombor 1, anak nombor 2 menyusu tak lama. Mungkin sebab cara saya tak betul. Jadi bila nombor 3 bersalin di UK dengan cara yang betul itu, 3 tahun tak ada berhenti lagi menyusu. Sebab dia dah selesa, dia dah seronok dan kita tidak rasa terbeban dan tak ada masalah stop. Kan? Jadi saya kata Allah, hai, tak ada rezeki anak nombor 1 dengan nombor 2 nak menyusu lama. Sebab caranya tak betul, ilmu tak ada. Jadi bila nombor 3, Masya Allah. Saya kata, kita rasa pelik tapi rupanya tak lemah dah macam nombor 1, nombor 2. Gitu. Ya, cubalah. Tapi kena mengandung dulu. Botol. Mana botol? Kalau botol pun masih juga dengan cara yang betul. Sebab isunya ialah bila dia telan air tu mesti masuk dengan kedudukan tubuh dia tu biar betul. Ya, dia kena dalam keadaan bukan gini. So kalau kita pegang macam biasa dia jadi gini. Gitulah lebih kurang. Susah lah nak tunjuk. Okey, jadi kita tengok kepada rehat semasa mengandung ini. Yang pertama sekali, kita jaga emosi kita, kita jaga mental kita kalau boleh lah. Memang hidup kita ni ada masalah. Memang tak boleh lari dah. Masalah tu tak kira kita mengandung ke tak mengandung, dia akan datang. Ya? Jadi macam mana nak hadap? Kita tak boleh lari. Kalau kita sebut lari dari masalah itu, yang kadang-kadang ada orang yang fikir pendek, lari masalah tu maknanya mati. Dia pun terjun. Ataupun tembak diri sendiri. Itu tak. Itu bukan lagi dari masalah. Itu masalah lagi besar di akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Okey, seorang ibu yang sedang mengandung perlu banyak berehat dari segi mental emosi kerana memang itu akan menyebabkan gangguan kepada pertumbuhan mental dan bayi nanti.
dalam kandungan. Jadi yang pertama sekali kita kena buat, jauhkan diri daripada sifat mazmumah ataupun sifat keji, tercela. Ini kerana sifat ini mendatangkan banyak keburukan kepada anggota badan kita yang zahir. Dengan sifat keji seperti marah boleh menyebabkan seorang isteri itu terdorong mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kesat terhadap suami dan juga orang lain. Jadi antara sifat keji ini adalah sifat marah. Marah ini salah satu sifat manusia dan ia satu perkara fitrah. Tetapi yang dimaksudkan sifat marah yang terkeji ini adalah sifat marah di luar batas, ya, yang menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata keji. Itu dah marah luar batas lah tu, ya. Marah yang dalam bentuk kita masih lagi fitrah manusia ini, marah yang kita menyampaikan rasa yang kita tidak suka, kita tidak senang. Itu dah cukup mendefinisikan marah. Tapi marah sampai kita menyumpah serana, marah sehingga kita memukul-mukul, ya, ada refleksi anggota badan, itu marah melampaui batas dan ia tidak boleh berlaku dalam kehidupan kita semasa mengandung atau tidak mengandung, kerana itu sifat mazmumah. Kita selalu kata kita kena ambil sifat mahmudah, kita tinggalkan mazmumah. Kita selalu kata, tapi tiba-tiba kita membuat sifat mazmumah. Ya, kena berhati-hati di situ. Jadi kata Allah, bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, iyyakum wal fuhsya fa innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafahhush. Jauhilah semua kekotoran ataupun perbuatan keji, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada kata-kata kotor dan tindakan kotor. Jadi bukan sahaja manusia tak suka, Allah pun tak suka. Jadi kalau Allah tak suka kita, apalah yang kita ada, ya? Apabila seseorang itu menghadapi tekanan perasaan dan marah, ia hendaklah berusaha menghilangkannya. Ini cantik. Ada cara-cara dia nak hilangkan stres, nak hilangkan marah. Bila tiba je rasa marah, dia datang tiba-tiba, kan rasa marah ni? Tiba-tiba, kadang-kadang dia adalah satu tindak balas terhadap sesuatu. Kita jadi marah terus. Jadi masa kita datang rasa nak marah, itulah yang pertama sekali mengucap. Ini dalam buku ini dikenal mengucap, ya, ataupun disebut di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi itu pun satu ucapan yang baik. Ya, selain daripada kita nak membetulkan semula akidah kita, dengan bersyahadah, kita terus menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, kita minta perlindungan daripada Allah. Sebab kalau tidak kita jadi syaitan ni. Marah macam syaitan. Contohnya macam mana? Marah itulah yang orang kata sehingga berbunuh-bunuhan, ya, sehingga menyebabkan kecederaan ni. Sekarang ni tak pelik kan, dalam kehidupan rumah tangga satu kekejaman berlaku di antara ahli keluarga, dibuat oleh ahli keluarga. Pelik ke tak pelik? Dulu-dulu pelik. Dulu-dulu saya ingat kalau kita nak dengar berita pembunuhan ini mesti luar negara. Tak adalah Malaysia ni bunuh-bunuh ni. Sekarang bunuh anak kandung, anak bunuh bapa, bapa mertua bunuh menantu. Apa dah jadi? Ya, tengok Malaysia. Masa tak tengok lagi tu, tak baca detail, harap-harap ini berita dunia, kan? Biarlah bukan dekat sini. Pelik-pelik ni biasanya bukan Malaysia. Tapi sekarang dah ada di tempat kita dan dah jadi satu benda yang biasa. Inilah norma baharu juga sebenarnya, yang kita tidak harapkan berlaku. Jadi kenapa dia berlaku begitu? Banyak sebab, ya, dan antaranya ialah mungkin kalau kita tengok sebab, kita tengok sebab ini masalah keuangan, sebab kita tekanan hidup, ya, sebab manusia sekarang banyak masalah, jalan raya jam, macam-macam lah kita kata. Tetapi adakah kita mengajar sahabat-sahabat kita ataupun ahli masyarakat kita macam mana apabila marah untuk mengelakkan diri daripada bersifat seperti syaitan? Bunuh orang tu sifat seperti syaitan lah. Macam mana nak buat? Adakah kita mengajar masyarakat kita menguruskan marah dengan betul, mengikut agama? Jadi inilah dia cara mengurus. Mula-mula sekali bila datang rasa nak marah, rasa kecil hati yang amat sangat ni, tak tahan sangat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apabila kita marah, kita
kita dalam keadaan berdiri sebagai contoh, maka bila baru dah rasa marah tu datang, selepas kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim, kita buat apa? Duduk. Ya? Duduk dulu. Ada tak dalam kehidupan kita, ya, tanpa kita tengoklah buku ni, kita tak tahu kalau marah kena duduk. Tapi adakah itu refleksi semula jadi seorang manusia? Bila marah, kita rasa kita nak redakan sikit, kita duduk. Berlaku tak? Ada. Kalau kita duduk, kita nak baring. Kenapa begitu? Ha? Jadi kalau kita tidur, darah turun. Boleh jadi tak? Kita tenang, kita rasa lebih tenang. Jadi itulah juga nasihatnya di sini. Kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau kita duduk, kita baring. Dia membantu menghilangkan tekanan. Mungkin kita jadi lebih rileks. Sebab memang manusia ini bila kita penat berdiri, kita nak duduk. Ataupun ada tak orang dia duduk, penat dia nak berdiri. Kalau orang Kelantan dia kata nak betul orang. Apa tu? Kan, pasal dia duduk statik macam gitu pun jadi kebas juga, jadi tak selesa. Jadi kita nak ni sikit longgar-longgarkan dia, bangun dekat. Tapi asasnya kalau dah kita duduk, kita tak nak bangun. Satu, kita takut orang ambil tempat kita. Taklah begitu. Tapi tengok keadaan. Jadi kita kalau boleh ada pilihan lah. Orang kata ni boleh kalau nak duduk sini, nak baring sini pun boleh. Orang tak ada tu rasa nak baring. Kan? Tak baring tu pasal takut orang tengok, takut tak manis, tak cantik, tak rasa. Tapi kalau itulah yang lebih tenang, itulah yang lebih selesa. Jadi itulah yang kita perlu buat masa kita dalam keadaan marah. Yang bahayanya, bila kita dah memang berdiri, datang rasa marah, kita melompat pula. Agak-agak apa jadi dengan marah kita tadi? Hilang atau makin bertambah? Allahu Akbar, ya? Dia jadi makin naik lagi. Rupanya ia mungkin ada kaitan dengan graviti. Dia mungkin ada kaitan dari segi sainsnya begitu, kita tidak pasti. Tapi inilah satu perkara yang mudahlah, ya, bila marah ini yang kita kena buat. Rupanya dalam Islam ini marah pun ada cara untuk diurus. Dia bukan ikut suka kita je. Jadi masalah kita sekarang ini tidak ada teladan, tidak ada modul, tidak ada pengajaran dan bimbingan yang betul macam mana nak buat bila marah. Benda ni simple kita rasa. Tapi bila tengok masyarakat sekarang, marahnya mertua pada menantu sampai boleh bunuh. Marahnya ibu kepada anak sampai boleh bunuh. Marahnya ayah pada anak sampai boleh bunuh. Makanya modul mengurus marah sudah jadi satu keperluan. Macam mana cara nak disampaikan? Terpulang ke TV ke radio ke, melalui forum ke, melalui kuliah agama ke, ataupun melalui, kalau di jabatan-jabatan kerajaan kita ada program-program untuk latihan, untuk dapatkan mata apa dipanggil CPD point dan sebagainya, contoh. Jadikan itu sebagai salah satu pengisian. Sebab kita sudah berbeza. Masyarakat hari ini tak sama masyarakat dahulu. Dan keperluan dahulu pasti tidak sama dengan keperluan hari ini lah. Kemudian yang ketiga, bila marah, jauhi perasaan cemburu buta. Ini kalau cerita marahnya berkaitan cemburu. Cemburu juga satu sifat yang baik. Cemburu satu sifat manusia yang memang Allah berikan kepada kita untuk merasainya dan memanfaatkan dia. Kadang-kadang bila kita cemburu ini, kita mendekatkan manusia itu dengan Tuhannya. Kita cemburu pada pasangan kita bila mana pasangan kita tidak menjaga pergaulannya dengan orang lain, contoh, ya, dan kita berpesan kepada pasangan kita supaya menjaga pergaulannya, dan dengan itu kita mendekatkan dia dengan perintah Allah, sebab Allah tak suka dia bergaul bebas, sebagai contoh. Jadi itu daripada cemburu sebenarnya. Sebab kalau kita tak cemburu, kita biar je lah dia pun biar je lah kita. Kenapa kita nak pesan-pesan? Sebab kita tak cemburu. Tapi cemburu ini wujud dalam perasaan kita. Biarlah kita urus dengan menjadikan ia cemburu yang mendekatkan kita dengan Allah. Yang tak boleh ni yang buta ni. Kenapa dia jadi cemburu buta? Kalau kita sebut cemburu, bila dia ada buta, dia jadi tak baik. Tak.
Cemburu yang baik ni dia selalunya tak buta lah. Cemburu celik ada macam tu. Boleh kalau nak sebut, nak bezakan yang baik dengan tak baik. Cemburu buta ni yang memang tak tahu apa cerita, dah marah. Ya, rupanya ada cerita lain yang kita tak tahu. Bila kita tahu, oh kita okey dia rupanya. Sebenarnya itulah cemburu yang buta. Jadi kita kena jauhi perasaan itu. Tambah-tambah orang mengandung. Kan? Orang mengandung mudah cemburu kan? Tapi rasanya orang perempuan dia cemburu sepanjang masa. Kan? Adakah cemburu masa pregnancy? Sensitif tu mungkin lah. Ya? Tapi cemburu ni dia tak kira masa mengandung ke tak mengandung. Cuma dia jadi lebih sensitif itulah semasa dia dalam keadaan lemah. Orang mengandung ni dia lemah. Dia lemah fizikalnya, dia lemah emosinya. Ya, jadi itulah menjadikan banyak sangat benda yang negatif. Kemudian yang keempat, hapuskan perasaan cinta kepada orang lain selain suami. Na'udzubillah min dzalik. Bila bergelar isteri, cintanya hanya kepada suami sepatutnya. Kalaulah ada perasaan cinta kepada yang lain selain daripada suami, jangan tunggu mengandung nak hapuskan perasaan itu. Sebab dalam kitab kata semasa mengandung. Bukan. Ya. Sepanjang masa setelah bergelar seorang isteri, tidak ada lagi cinta melainkan kepada suaminya. Cinta manusia lah. Ya, sudah pasti cinta kepada ibu ayah itu dah memang asalnya lagi. Jadi kalau ada, sekiranya ada, waktu inilah dia kena bertaubat. Ya, dia kena hilangkan perasaan itu. Kemudian baiki pergaulan dengan suami isteri dengan mengikut tata cara yang dianjurkan oleh hukum syarak. Ya, jadi sama ada isteri itu tidak solehah atau suami itu tidak soleh, jadikanlah isterinya itu mengandung sebagai asbab untuk berubah menjadi baik. Ya, mungkin dia cuba dah banyak kali tetapi susah, sehinggalah akhirnya Allah rezekikan dengan zuriat yang dikandungkan isteri. Jadi ambillah sebab itu, sebab mengandung itu sebagai permulaan untuk kita berubah. Kalau seorang suami yang tidak menunaikan tanggungjawab, jadi suami yang menunaikan tanggungjawab. Daripada isteri yang tidak patuh pada suami, jadi isterilah yang patuh. Jadi seterusnya nak bersalin dah. Kita kena sampai juga tajuk bersalin. Sebab kalau lepas ini PKP lagi, sekurang-kurang kita bersalin dah. Ya, lama sangat mengandung. Ketika seseorang wanita hamil yang hampir melahirkan anak, maka ia dan suaminya digesa supaya mengamalkan perkara-perkara berikut. Ya, ada dua perkara di sini. Dia baca doa, ya, ni dekat-dekat nak bersalin dah ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita selalu dengar ya, dan doa ni tak payah nak hafal dah, memang dah hafal. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Kenapa kita berkata begitu? Kerana kita nak merimain diri kita bahawa kita ini hamba yang berdosa dan sangat lemah dan perlukan kepada pertolongan, perlindungan dan bantuan Allah 24 jam. Jadi jangan jadikan aku lebih zalim daripada ini ya Allah. Ya, kena minta banyak kali. Bila ni hampir nak melahirkan anak ni, maksudnya bila? Bila dah sampai due baru nak berdoa ke? Atau 3 bulan sebelum 9 bulan ke? Ataupun minggu-minggu yang sepatutnya nak bersalin ke bila? Kalau tanya saya tak kata bila tunggu hampir. Bila-bila masa sahaja. Ya, kalau itu menjadi sebab untuk kita ini sentiasa remind diri, aku ni jahat, aku ni jahat, aku ni jahat. Jadi kita sentiasa berubah nak jadi baik. Kalau kita rasa kita baik, payah. Aku baik dah, aku baik dah, aku baik dah. Tak payah berubah, tak payah berubah, tak payah berubah. Ya, ataupun aku baik dah, orang lain semua jahat, orang lain jahat. Habislah kita, kalau itulah wirid kita. Ya, jadi biarlah kita wirid, kita ini jahat, kita ini jahat. Jadi kita nak cari kebaikan supaya kita jadi lebih baik insya-Allah. Tapi jangan jadikan dia doa pula, aku jahat, ya Allah jadikanlah aku orang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Terbalik pula. Suami pula hendaklah menunaikan solat 5 waktu secara berjemaah dan solat sunat serta berdoa semoga isteri dan anak dalam kandungannya sihat, selamat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini dekat-dekat lah.
sepanjang tempoh bersalin itu dah memang kena buat, ya. Kalau boleh sebanyak yang mungkin amalan sunat dan amalan fardu sesempurna yang mungkin. Tapi dekat-dekat nak bersalin ini, Masya Allah, kadang-kadang tak sangka ya kita tengok orang sehingga ke hari ini, kalau ada sahabat-sahabat di Facebook dan sebagainya, kita tengok, ya Allah, meninggal masa bersalin. Dulu kisah-kisah begini kita dengar zaman mak-mak kita, nenek-nenek kita kan, jarang sangat. Tapi mungkin jarang tu sebab sebelum ada media sosial ni kita tak tahu ada orang bersalin meninggal. Tapi kita tak tahu, tak sampai berita, tak masuk surat khabar. Tapi sekarang yang kita tak kenal pun kawan kepada kawan-kawan kita ni, ya, jadi kita pun tahu, oh ada juga orang bersalin. Kita pun tengok siapa ni, kenapa dia meninggal masa bersalin. Kita tengok, oh ada sedikit sawan, oh masa dia mengandung dia ada kena sawan, epilepsi, lepas tu dia tak ambil ubat, dia tak tahu dan sebagainya. Akhirnya dia takdirkan Allah masa dia bersalin meninggal. Nah, jadi maknanya possibility untuk meninggal dunia semasa bersalin itu ada, bahkan mungkin lebih tinggi daripada tidak mengandung ataupun tidak bersalin. Jadi kenalah dalam keadaan bersedia kalau isteri kita ini, inilah masa yang ada untuk bersama dengan kita, sebab mungkin masa dia bersalin nanti dia meninggal. Kena ada. Kita rasa tak masa kita mengandung? Ada tak rasa macam aku ni lagi sebulan dia entah-entah meninggal masa bersalin? Maknanya kita masih ada masa hidup berapa lama? Sebulan. Ada tak rasa gitu? Tak ada. Ada kan? Jadi apa yang kita buat dalam sebulan terakhir tu? Mesti kita ada banyak berdoa. Kita rasa macam masa nak ganti puasa lah, ya. Kalau ada yang nak ganti solat lah. Kalau ada yang buat salah dengan orang, rasa macam nak minta maaf. Yelah, nak settlekan dalam masa sebulan, kita kata kan. Lepas itu bersalin sihat walafiat. Lepas apa jadi? Buat rasa balik. Janganlah, ya. Cuma nak kata ada kemungkinan itu berlaku, sebab itulah kita kena banyakkan bertaubat. Ya, bukan saja kita tetapi suami. Kemudian layanan suami terhadap isteri hamil. Ni kenapa ni? Nak bersalin dah tadi tak jadi. Layan suami semasa hamil pula. Okey, tak apa, kita pergi sikit lagi. Tak bersalin lagi ni. Ya, tadi doa-doa. Sekarang ini macam mana layanan suami masa isteri hamil? Tunjukkan sikap kasih sayang kepada isteri sebagai teman hidup yang setia. Ya, jangan buat pula masalah macam tadi. Masa isteri mengandung lari 9 bulan. Lepas isteri bersalin baru balik. Kemudian hendaklah berlaku jujur dan jangan berlaku kejam dan zalim terhadap isteri. Cuba selesaikan sesuatu perselisihan atau salah faham yang berlaku dengan kadar segera, supaya tidak berpanjangan rasa marah, rasa sedih, rasa terkilan dan sebagainya, dan tidak mudah mengeluarkan perkataan talak kepada isteri, seperti contohnya, aku ceraikan engkau, aku pisahkan engkau, aku putuskan hubungan ini dan seangkatan dengannya. Ya, jadi itu kena jagalah. Ini nasihat kepada suami. Kemudian sebagai seorang isteri pula, adab kita pada suami semasa mengandung, taat kepada dia kerana ia adalah orang yang paling hampir dan bertanggungjawab terhadap kita. Ini kita bayangkan suami ini seorang yang sangat bertanggungjawab. Makanya dia adalah orang yang berhak untuk ditaati. Rasulullah SAW, kalaulah, kata Nabi, kalaulah manusia boleh menyembah manusia, aku nak isteri menyembah suami. Tapi boleh tak manusia sembah manusia? Tak boleh. Kata Nabi, kalau boleh, aku nak isteri sembah suami. Nak kata begitulah kedudukan isteri dan kedudukan suami dalam rumah tangga. Tapi sebab tak boleh sembah itu, makanya tak boleh. Ya, tetapi bukan bermakna tak boleh taat pada suami. Kena taat pada suami. Kemudian yang kedua, menjaga lidah apabila berkomunikasi dengan suami. Ya, tak boleh mengeluarkan kata-kata kotor dan kata-kata keji. Ini juga dalam konteks suami yang soleh ni. Ya, tapi macam mana pula kalau suami dulu yang keluarkan kata-kata keji kat kita? Adakah kita boleh mengeluarkan kata keji juga pada suami? Boleh ke? Nak suruh angkat tangan sekarang macam sekolah pula. Ya.
Tak boleh, bukan saja suami dengan sesiapa pun. Ya, sebab itu bukan dalam maksud yang dibenarkan kata nasihat dan bimbingan yang kita tahu dalam agama. Ya, kita mestilah sentiasa berhubungan dengan manusia dengan cara yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam surah An-Nahl kata Allah, serulah, ud'u, serulah, ajaklah, jemputlah, panggillah, serulah. Ya, ud'u, dakwah kan, serulah, ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia itu ke jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan bijak. Hikmah ni maknanya bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya, macam mana nak seru dengan hikmah ni? Suami kita bukan orang yang taat pada Allah, apatah lagi menunaikan tanggungjawab. Ataupun kenapa saya kata suami, sebab yang di hadapan saya ini isteri-isteri. Jadi senang saya bagi contoh begitu. Kalau yang bukan di hadapan saya, yang mendengar secara virtual ataupun maya, yang mana dia adalah seorang suami, maka bayangkanlah kalau isterinya seorang yang tidak taat pada Allah, macam mana nak seru ni? Ya, supaya dia kembali ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Kata Allah, tak ada cara lain dah, bil hikmah, iaitu dengan bijaksana. Macam mana dengan bijaksana? Selalu tak dengar orang tanya pendapat kita, suami saya begini. Macam mana saya nasihatkan suami saya? Saya mula-mula sekali saya akan respon begini, saya tak tahu macam mana suami puan, apa yang suami puan suka, cara mana yang dia suka, puan aja yang tahu. Dia suka ditegur dengan lemah lembut, atau dia jenis suka ditegur dengan kasar, ataupun dia jenis suka ditegur tak ada siapa yang tahu, atau dia jenis suka ditegur oleh mak dia je, orang lain tak boleh tegur. Kita kena tahu tu. Ya, sebab itulah yang digambarkan hikmah itu ialah yang menegur itu siapa, caranya bagaimana, bahasanya macam mana, di mana, bila. Itu semua perlu diambil kira untuk menjadikan teguran kita itu hikmah. Jadi dia tak terpakai kepada semua orang cara yang sama. Wal mau'izatil hasanah, macam mana pula mau'izatil hasanah ini? Nasihat yang baik. Mesti kita nak ni nak jemput orang buat baik, kita kena nasihat benda yang baik, jangan suruh dia buat jahat. Itu bukan nasihat. Jadi apa makna nasihat? Apa yang makna nasihat? Semua tahu kan nasihat? Kan kalau saya sebut nasihat, aku tu tak pernah dengar. Tak nasihat ini kalau dalam bahasa Arab, dia ada dua maknanya yang orang Arab suka menggunakan perkataan nasihat, tapi lain daripada apa yang kita faham. Kalau kita nasihat itu adalah kita memberi teguran dengan cara yang baik, lembut lah nasihat ni kan. Orang Arab dia kata nasaha ar-rajulu thawbahu, lelaki itu sedang menjahit bajunya. Jadi nasihat itu dalam makna ini adalah menjahit. Kalau beri nasihat, beri menjahit. Apa maknanya ya? Kemudian yang kedua, bahasa Arab juga nasahtu al-asal, menapis madu. Madu lebah, bukan madu tu. Madu lebah tu nak tapis macam mana ni? Menapis madu lebah ni, dia dah kan memang dalam bentuk cecair, dah bersih, dah. Kalau kita kata tak payah tapis lagi dah lah, buat apa nak tapis lagi kan? Tapi tapis juga madu. Jadi yang lahir, yang keluar daripada tapisan itu madu yang macam mana? Yang lagi halus kot ya, yang lagi tak tahu nak kata molekul air madu. Jadi nasihat, maksud nasihat dalam nasahtu al-asal adalah tapis dan keluarkan yang terbaik. Faham tak apa makna nasihat? Bila nak nasihat orang,
kita tadi menjahit itu maknanya ialah membetulkan. Yang koyak kita cantum, yang rabak itu kita jadikan dia balik kepada macam bentuk asal. Itu menjahit. Jadi nasihat ini kita nak orang yang jahat jadi baik. Itu menjahit baju. Baju jahat jadi baju baik. Jahat sebab koyak lagi jadi baik, cantum. Jadi manusia ini jahat jadi baik. Itu tujuan nasihat. Kemudian dilakukan dengan cara yang sangat berhati-hati dan keluar tu dengan yang elok lah daripada tapisannya itu. Jadi nak nasihat orang, fikir 10 kali untuk nasihat sekali. Jangan nasihat tanpa kita fikir kesannya, adakah dia boleh terima, adakah dia mengaibkan, adakah dia jadi lagi besar damage-nya. Itu kita kena fikir sebelum kita nasihat tu. 10 benda kita kena fikir untuk keluarkan satu nasihat. Ya, yang nasihat tidak menjadi ini nasihat yang macam mana? Yang keluar tu kan, daripada mulut tu kan. Kita kata nasihat, tapi itu mungkin bukan nasihat sebagaimana yang dimaksudkan oleh agama kita. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu kena faham betul-betul. Hikmah maknanya bijak, tahu dia siapa, cara yang dia suka macam mana, itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah, hati-hati dan pastikan dia boleh terima. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berbahas. Ada orang dia bukan jenis yang nak dengar. Dia jenis yang tak boleh terima. Dia akan tanya balik. Dia akan question balik. Dia akan argue balik. Kalau pasangan kita begitu sifatnya, jenis suka berbahas, ya, jenis dia tak salah ataupun tak nak mengaku salah, ya, ataupun dia ada alasan kenapa dia buat begini-begini, dia nak berbahas. Jadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah, berbahaslah, tetapi dengan sangat baik, kata Allah. Sangat baik tu maknanya kita berbahas ni, kita bertikam lidah ni, tak nak ada unsur-unsur kita nak suruh dia ni marah ke, kecil hati ke, sakit hati ke, tak ada. Dia nak, biarlah orang tu cakap apa pun, tak elok pun tak apa, tapi kita wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita taat perintah Allah lah. Kalau kita tak taat perintah Allah, maka dia maki kita, kita maki dia. Dia kutuk kita, kita kutuklah dia balik. Itu kalau kita tidak taat. Kalau kita taat, macam mana? Ikutlah yang Allah kata tadi, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan baik, ya, dengan cara yang terbaik. Kecil hati ni, tapi ingat, ya Allah, aku orang yang beriman, aku kena lakukan dengan baik. Marah, ya, cucu-cucu air mata keluar ni, sakit hati sangat, kecil hati, tapi aku orang yang beriman. Ingat hak tu je. Sebab kesudahan kita inginkan syurga. Kemudian yang seterusnya ialah okey, saya sambung ayat yang tadi tu sebelum masuk ayat yang kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili. Sesungguhnya Rabbaka, Tuhan engkau, Tuhan kamu, sesungguhnya Allah ini yang tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu al-muhtadin, dengan siapa saja yang mendapat petunjuk. Di antara orang yang berdialog, bergaduh, berbahas tadi, Allah saja yang tahu siapa betul, siapa salah. Bukan kita dan bukan dia. Bagi kita, kita betul lah. Bagi dia, dia betul. Hak sebenarnya, walaupun orang yang kita nampak betul tu orang alim, orang baik, dan yang kita kata salah itu, itulah nampaknya memang something. Dia rasa, dia nampak, tak. Hanya Allah yang tahu. Bila kita rasa macam, tak semestinya aku yang baik ni, tak semestinya aku yang betul ni, ya, kita pula pandangan pihak yang ketiga, kita tak boleh nampak orang ni macam baik ni, rupa pun baik ni, dia betul ni. Tak. Hanya Allah saja yang tahu, dan kerana kita tahu bahawa hanya Allah saja yang tahu, jangan kita rasa seronok sangat. Ini pesanan untuk diri sendiri. Ya, kita rasa seronok bila kita kata kita betul, tapi jauh di sana mungkin sebenarnya ada benda yang kita lebih buruk daripada dia yang kita katakan salah. Jadi seterusnya ialah terutama dalam pasangan kita lah, lagi-lagi kita kena jangan bersangka buruk, ya. Kita jaga lidah apabila berkomunikasi dengan suami kita tadi, kemudian wujudkan keharmonian dan tidak menimbulkan banyak kerenah dalam rumah tangga. Small matter, make it as a small matter, ya. Kalau sebelum ini benda kecil pun jadi besar, tertukar beli
halia dengan lengkuas pun tak bercakap 3 hari sebab nak makan sangat tom yum, tapi tengok-tengok balik halia. Jadi tom yum tu jadi tak nak lah, marah kan mengandung. Kan nak makan tom yum lah, mana tak nak benda lain. Tom yum pula nak tom yum buat sendiri. Padahal boleh je kalau dia okay, tak apalah, kalau nak keluar balik cari lengkuas takut lambat, baik beli tom yum siap terus. Tak boleh, nak buat sendiri. Okey, tak apalah kalau gitu keluar beli lengkuas. Tak boleh, dah lambat. Sudah. Ya. Kalau dia keluar ayat perintah tu kan payah kan. Jadi macam mana ni? Kalau kita ingat yang kita mengandung kitab ini kan terwujudkan keharmonian. Jadi manusia ini sentiasa melakukan kesilapan, sentiasa lupa kan, sentiasa lemah. Jadi alamak, setakat halia tu tak bubuh, setakat lengkuas tak bubuh pun tak apa. Hak lain semua ada. Limau purut ada, serai ada, apa lagi orang bubuh? Yalah, hak lain-lain tu basic lah, bawang putih. Tapi tom yum kalau tak ada serai, tak ada limau purut, tak ada lengkuas, macam tak berapa nak bau kan. Lengkuas je tak ada, yang lain semua okey. Jalan je lah mencari keharmonian kan, berlebih kurang. Kemudian berbelanja secara berhemah supaya suami tidak menanggung bebanan hutang. Mentah-mentah dia mengandung, apa yang dia rasa dia nak macam dan tu lah. Lepas ni tea live, lepas tu nak pula chat time. Orang duk cakap pasal chat time, dia nak chat time pula sekarang ni. Padahal semalam baru ambil tea live. Apa benda aku cakap ni? Faham kan? Lepas tu esok pula orang nak hak lain pula ni. Mengidam. Jadi kena fikirkan juga hemah itu. Jadi mungkin juga dalam keadaan begini semasa mengandung, kadang-kadang bukan soal mengidam dan menghabiskan duit suami, kadang-kadang suami pun menghabiskan duit isteri. Dia dah lah kawan dia mengandung, dah nak kena bekerja lagi, duit nak saving tunggu anak lahir pun tak cukup, suami nak belanja. Contoh. Jadi dalam apa jua keadaan, ia berbalik kepada dua-dua pihak, bukan isteri seorang ataupun bukan suami seorang. Jadi itulah saya rasa cukup untuk hari ini. Adab kita dalam pasangan dan dalam rumah tangga semasa kita mengandung. Jadi ada sedikit tambahan di muka surat 54 tu, saya nak boleh baca sendirilah. Dia ada tambahan sedikit, dia jadi A. Sebetulnya saya rasa dia sambunglah, dia jadi E, F, G, H. Dia tidak menyintai orang lain, itu pun dah sebut tadi. Jaga maruah suami setiap masa dan keadaan. Begitu juga suami jaga maruah isteri. Tengok isteri pakai ketat sikit, jagalah maruah dia. Suruh dia pakai longgar-longgar, pasal badan kita bila mengandung jadi lain. Janganlah biarkan suami, biarkan isteri dalam keadaan mendedahkan maruah. Kemudian terimalah keluarga suami dan pasangan seperti mana keluarga sendiri, dan jangan menghina dan memandang rendah terhadap orang lain, serta kita bersikap jahil semasa mengandunglah terutamanya. Jadi insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang, menyambut cahaya mata. Jeng-jeng-jeng, seronoklah nak bersanding dah ni jadi kalau dari segi praktikalnya, saya ingat buku ini sangat baguslah untuk yang memulakan kehidupan berkeluarga. Sebab segala panduannya sangat mudah untuk diikuti, diamalkan, dan juga menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan beberapa isu masa mengandung. Kadang-kadang ada yang tanya, betul ke masa kita mengandung baca surah ni, baca surah tu, tak boleh ke baca surah lain? Kalau baca surah lain tak jadi ke? Itu pun ada juga jawapannya. Jadi insya-Allah apa sahaja daripada kalam Allah itu adalah yang baik-baik. Cuma ada ayat Quran bersifat doa, ada ayat Quran tidak bersifat doa tetapi tentang kisah-kisah. Jadi yang bersifat doa itu mungkin lebih baik apabila kita meminta. Jadi sebab itulah kita cadangkan ayat-ayat tertentu. Jadi insya-Allah apapun kalau kita lakukan untuk mencari redha Allah, semoga kita mendapat kebaikan. Allah tahu, walaupun kita sendiri tidak tahu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada banyak kebaikan untuk kita di hari mendatang. Saya buka kalau ada sedikit pertanyaan dan sebagainya, macam dah lewat dah, tapi saya tak apa kalau ada pertanyaan. Tak ada, kita simpan bulan depan. Mohon maaf ada kesilapan kata dan bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.